Hari ini adalah hari yang agak menyedihkan dalam dunia kripto. Kalau tuan-tuan, puan-puan tengok dekat ticker bawah ni, semua merah. Semua merah. Jadi sebenarnya video hari ni saya nak buat review tentang cryptocurrency yang bernama Litecoin. Sebab dalam video yang lepas saya ada share 5 perkara penting yang tuan-tuan kena tahu sebelum beli cryptocurrency. Jadi saya ingatkan saya nak buat review untuk cryptocurrency dan saya akan berikan rating. Ini based on saya punya analisis lah. Jadi sebelum tu saya nak cerita sedikit tentang apa yang berlaku dalam market cryptocurrency pada hari ini. Okay, so kalau kita tengok, saya nak tunjuk sedikit pasaran Bitcoin. Okay, kalau kita tengok ni, okay, so cryptocurrency ni semua merah. Dan saya buka Bitcoin. Okay, so harga Bitcoin terkini 10,300 USD. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tahu, dia berlaku satu penurunan yang mendadak. Okay, saya tunjuk dalam jangka masa 7 hari lepas. Maknanya sejak Jumaat yang lepas harga tu naik. Dia cecah 12,000 USD, pap, tiba-tiba turun. Maksudnya dalam jangka masa Wednesday, hari ni dah Friday, dalam jangka masa lebih kurang 2 hari lebih, pap jatuh 10,000. Sekarang berapa ni? 10,300. Jadi tuan-tuan puan-puan, inilah hakikat market cryptocurrency. Memang betul boleh buat banyak profit, tapi market cryptocurrency ni adalah volatile. Dia tak adalah naik je. Dia ada naik, dia ada turun, dia ada tiba-tiba naik, dia ada tiba-tiba turun. Jadi itulah market cryptocurrency. Dan saya nak share apakah faktor yang menyebabkan penurunan mendadak hampir, kalau tak silap saya, hampir 15% penurunan cryptocurrency ni Bitcoin ni. Yang pertama adalah, ini antara faktor utama lah. Faktor utamanya adalah, kalau kita nak tahu, Bitcoin ni dia ada Bitcoin miners. So syarikat-syarikat yang buat Bitcoin mining, diorang hasilkan Bitcoin. So apa syarikat-syarikat ni buat? Dia jual secara besar-besaran. Maksudnya bila harga tu dah capai dalam 12,000 USD, dia jual. Banyak syarikat ni jual. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Bitcoin mining company, 60% syarikat yang mining Bitcoin ni terletak di China. Jadi Chinese Bitcoin miners ni memegang pengaruh yang kuat lah dalam mining Bitcoin ni. Jadi mereka merasakan bahawa bila harga dia makin lama makin naik, dia menyebabkan orang nak masuk dalam industri Bitcoin mining. Sebab dia dah tahu dah, dia dah ada major share 60%. Jadi apa players Bitcoin mining buat? Dia nak prevent orang untuk masuk dalam Bitcoin mining. Jadi dia jual. Kalau jual besar-besaran, harga dia akan jatuh. Itu antara sebab dia lah. Dan yang kedua, sebab kedua adalah, kalau kita nampak sekarang ni, bukan je harga Bitcoin je yang jatuh, harga emas jatuh dan harga saham di US pun tengah jatuh. Sebab apa? Sebab harga mata wang dolar USD, dia sedang meningkat. Dia ada rebound, dia tengah naik sikit. Jadi bila mata wang tu naik, orang ada confident dalam mata wang USD. Jadi yang aset-aset lain dia mengalami penurunan sikit lah. Tapi bagi saya, yang faktor kedua tu tak adalah mempunyai pengaruh yang besar sangat. Tapi yang pertama tu, yang mana Bitcoin miners ni jual secara besar-besaran, itulah antara faktor yang dia menyebabkan jatuh mendadak. Tapi tuan-tuan puan-puan jangan risau. Inilah hakikat market dalam cryptocurrency ataupun Bitcoin. Dia ada major sell off, ada tiba-tiba buy in. Jadi apa yang kita boleh tengok ni, kita kena ada prinsip buy low, sell high. Maksudnya beli waktu harga tengah turun dan jual waktu harga tengah naik. Barulah kita boleh dapat untung. Selalunya apa orang buat, dia buat terbalik. Sebab kita manusia ni ada emosi, kita ikut emosi. So emosi kata tengah naik,
Kan, lepas tu pergi beli. Lepas tu tiba-tiba tengah jatuh, lepas tu pergi jual. Ada yang emosi dia lain macam. Dia tengok harga tengah naik, okey tunggulah jatuh, tunggu harga jatuh. Bila harga tu jatuh, patutnya dia beli, dia jadi takut. Itu antara emosi manusia lah kan. Jadi pandangan saya adalah lebih baik tuan-tuan puan-puan buat analisis sendiri, research sebelum melakukan pembelian. Sebab pembelian berdasarkan emosi semata-mata ataupun kita panggil FOMO ni FOMO ni adalah sesuatu yang merugikan. Okey, jadi itu saja tentang market analysis, sedikit tentang penurunan harga Bitcoin dan cryptocurrency lain. Sekarang ni sebenarnya saya nak cerita tentang Litecoin, cryptocurrency Litecoin. Cryptocurrency ni memang dah lama dah dia kiranya seangkatan dengan Bitcoin. Okey, saya buka dulu berdasarkan video saya yang lepas. Kita buat satu-satulah kriteria, yang 5 kriteria yang saya cerita tu Okey, yang pertama adalah dari sudut projek. So kalau tengok projek Litecoin ni, Litecoin ni sebenarnya dia dah tak ada apa-apa pembaharuan. Innovation semua dah tak ada dah. Jadi dia hanya menumpang nama Bitcoin. Maksudnya bila Bitcoin dia kata Bitcoin ni adalah digital gold, kami Litecoin adalah digital silver. Sebab tu kalau tengok logo pun warna silver kan. So based on that, sebab projek dia pun tak ada apa-apa innovation. Lepas tu even dia punya team pun dah tak aktif. Founder dia pun dulu satu waktu dia pernah jual Litecoin waktu 2017 apa semua tu kan. Jadi saya kurang yakin dengan projek Litecoin ni for the long term lah. For the long term saya kurang yakin. Jadi saya bagi rating 3 daripada 10 3 daripada 10. Okey, sekarang ni kita tengok faktor lain pula. Pasaran. Okey, pasaran ni saya bagi 9 sebab walaupun dia tak ada apa-apa pembaharuan dalam projek, tak ada apa-apa innovation, tak ada update kan. Namun pasaran dia agak tinggi sebab dia masih top 10. Maksudnya orang masih membeli dan menjual dekat exchange. Dia ada trading activity yang berlaku dalam Litecoin. Even kalau contoh kita tengok kita tengok Litecoin So kalau tengok dekat ticker dekat bawah tu pun Litecoin masih top 10, nombor 8 kan. So kita buka sikit Litecoin ni. Okey, so kalau kita tengok pun market cap dia pun masih besar, 3.1 billion, masih besar. Even dia punya 24 hours trading volume pun masih besar juga. Maksudnya dalam 2.3 billion. Jadi aktiviti perdagangan dalam pasaran untuk Litecoin ni masihlah tinggi walaupun dia tak ada apa-apa innovation. Dia hanya jadi bagi saya macam speculative coin. Orang just nak kaut untung daripada coin ni lah Jadi atas dasar tu saya bagi 9 lah. Okey, sorry tadi saya lupa nak tunjuk. So ni dia dia punya trading activity untuk Litecoin. Okey, so next kita pergi kepada teknologi. Teknologi bagi saya dia dah tak ada apa-apa pembaharuan. Even developer activity dia pun sangat rendah. Jadi saya bagi 4. Okey, kita tengok dekat sini So kalau kita nak tengok secara mudah lah boleh tengok dekat GitHub ni kan. Kalau dekat GitHub dia macam tak adalah banyak aktiviti sangat. Dia adalah updated Jun updated on February December 2019. Dia dah lama dah projek ni tak aktif. So kalau kita nak tengok dekat sini pun boleh juga, dekat CoinGecko nampak tak dia tulis sini developer. Klik developer ni. Dekat sini kita tahulah aktiviti dia macam mana. Jadi kalau kita tengok Julai September 2020 ni tak ada orang commit untuk buat projek ni. Last orang commit pun Mei 2020 Jadi dekat sini kita dah boleh nampak dah memang on the long run dia tak ada apa-apa teknologi baru yang dia nak bawa dalam projek ni lah. Okay, so next kita tengok community. Community ni saya bagi 5 daripada 10. Sebab apa?
Okey, kalau kita tengok dekat ni, okey, developer social. Kalau kita nak tengok community ni, kita tengok dekat belah social ni. Okey. So, okey. Reddit, ini yang hitam ni Reddit, yang biru ni Twitter. So kalau kita tengok tahun 2017 dia ada peningkatan, lepas tu dia sama je, tak ada kenaikan dekat Twitter, dan dekat Reddit pula, dekat Reddit ni tak ada kenaikan, dia stagnan. Dekat Twitter ni pula, Twitter ni warna hitam, maafkan saya tadi. So Twitter ni follower naik, lepas tu bila dah tak ada apa-apa projek, tak ada apa-apa pembaharuan, follower pun dah turun kan. Kalau kita tengok pun, buka Twitter Litecoin project. Okay, saya buka tengok dia punya ni. Okay, follower dia lah kan, Jun 11, okay, Mei 5, Mei 2019, March 2019, dia just buat major release je on dia punya coin dia lah. Dia tak ada apa-apa pembaharuan dalam projek dia. Okay, jadi ini adalah on the community side. Saya bagi 5 out of 10 lah, sebab dia macam tak ada apa-apa peningkatan dekat community dia. Community dia sama je, Dan yang terakhir adalah harga. Harga saya bagi 7 daripada 10. Sebab apa? Sebab bagi saya, walaupun pasaran dia agak aktif, tapi development dia, projek ni semua macam dah nak mati. Tapi harga dia ni, kalau kita tengok harga dia, okay, kita tengok let's say saya buka maximum lah. Okay, sejak dia start ni dari tahun dekat 2013 ni kan, kita boleh tengok dia pernah mengalami kenaikan besar-besaran sehingga harga 300 USD. Dan harga dia pun okay, dia ada, lepas tu 2019 ada naik sikit, sekarang ni dekat 60 lah. Jadi bagi saya, dia bila dia dah ada aktiviti dalam pasaran ni, dia usually all these players ni yang ada Litecoin apa semua ni, diorang anggap Litecoin ni macam perak, digital silver. Jadi atas nama digital silver tu sendiri, projek ni memang akan harga dia ni memang ada potensi untuk naik balik seperti pada tahun 2017. Itu sebab saya letak harga ni dalam 7. Maksudnya dia tak adalah teruk sangat, dia tak adalah mahal sangat. Sebab kalau dia kata benda ni adalah digital silver, jadi atas nama digital silver yang dia duduk canang-canang tu, bagi saya harga ni agak okey lah. Sebab tu saya letak 7, Jadi inilah review saya untuk Litecoin. Jadi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan financial advice, ini bukan nasihat pelaburan, ini hanya basically analisis saya terhadap Litecoin ni. Dan apa percentage yang saya letak untuk Litecoin ni dalam 56%. 56% ni C plus ke? C plus ke C? Saya pun tak ingat dah. Kena buka balik buku SPM nak tahu grade kan. Tapi dalam 56% lah. Kalau bagi saya, saya dah tak pegang dah Litecoin. Saya dah tak pegang dah. Dulu adalah pegang, tapi saya tak berapa confident. Sebab walaupun pasaran dia bagus, tapi on the long term, saya tak yakin dengan projek dia, dengan teknologi dia. Jadi saya tak pegang lah Litecoin ni, Okay, jadi itu saja review. Sebenarnya saya nak cerita tentang Litecoin ni, dan alang-alang pasaran tengah jatuh ni, tu yang saya nak cerita sikit. Kenapa pasaran ni jatuh? Sebab ramai mungkin yang tengah tengok ni rasa pelik, kenapa tiba-tiba naik mendadak, kenapa tiba-tiba jatuh mendadak. Tapi itulah hakikat cryptocurrency. Sebab market cap cryptocurrency ni masih sangat-sangat rendah, dia belum lagi sampai $1 trillion market cap macam tu. Jadi sampailah market cap ni betul-betul jadi besar, mungkin waktu tu akan stable sikit lah. Ini pandangan saya. Tapi buat masa sekarang, memang dia agak berisiko tinggi. Jadi
Selalunya kalau nak masuk dalam pelaburan kripto, make sure dah buat analisis, dah buat your own study. Nanti dah masuk jangan salahkan orang lain pula, sebab semuanya bergantung kepada kita punya pembacaan dan juga pemahaman. Okey, itu saja daripada saya. Saya akan jumpa tuan-tuan dalam video yang akan datang. Mungkin saya akan buat review untuk cryptocurrency yang lain. Okey, Assalamualaikum dan bye.